أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami. Sabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkanlah hati kami pada pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik. Engkau ubahlah hati kami dari hati yang lalai kepada hati yang taat, daripada hati yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di saat mana kami berada di dalam sepanjang hari ini. Berikan kepada kami kenikmatan, kesihatan, kebajikan dan juga pahala bagi setiap amalan dan juga yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan di sepanjang solat pada hari ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, kemudaratan, kecurian, kemalangan, wabak, penyakit yang berada sepanjang hari ini. Wa na'udzubika minal bukhli, dan kami berlindung denganmu daripada sifat kedekut. Wa na'udzubika min adzabil qabr. Kami berlindung denganmu daripada azab kubur. Wa na'udzubika min adzabin nar, dan kami berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam afiah dan kesihatan, dan juga yang paling penting asbahna ala fitratil Islam. Asbahna ala fitratil Islam itu maksudnya kami ni bangun je pagi masih lagi dalam hidayah Islam. Masih tengok bangun lagi, masih lagi kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mula pagi-pagi ni, kita rehat-rehatkan suara, kita berselawat dengan selawat yang paling afdal, kan? Selawat yang paling afdal dalam hadis rawahul Bukhari, dia pernah menyebut, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah selawat yang paling baik dan paling afdal? Dan kepadamu Nabi menjawab, selawat Ibrahimiyah. Jadi sama-sama kita perbanyakkan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليك. InsyaAllah, alhamdulillah, kita sekarang ini berada di live page, Facebook page Bidadari Syurga, Rumah Ngaji Bidadari Syurga. Okey.
Jadi insya-Allah siapa yang belum like page ni boleh like dan boleh share dan invite pada sahabat-sahabat semua. Moga-moga apa yang kita invite, kita bagi tahu kawan-kawan kita, dia dengar dan dia mengambil manfaat walaupun kita sendiri tak mengambil manfaat. Nabi pada dalam satu khutbah pernah menyebut saat mana khutbah terakhir dari Rasulullah. Antaranya lah disebut tentang sampaikanlah kepada sahabatmu, sahabat-sahabat yang lain, kerana orang yang ada di sini pada hari ini, kadang-kadang orang yang kita sampai, maksudnya apa? Kalau sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak ada di sini, kerana kadang-kadang orang yang mendengar, kan? Orang yang kita sampaikan itu lebih memahami daripada apa yang ada di sini. Maksudnya, kadang-kadang orang yang mendengar ilmu ni dia tak berapa nak beramal. Disampaikan kepada suami dia beramal. Kadang-kadang dia tak berapa nak beramal. Dia bagi tahu kawan dia, jom kita pergi dengar Ustaz Khairul Fahmi nak sebut pasal qada solat. Rupa-rupanya dia dengar, lalu dia bertaubat dan dia mengqadakkan solatnya, maka pahalanya akan dapat kepada kita, insya-Allah. Okey. Dan juga page ini sila share dan juga sila nilah untuk like. Okey, insya-Allah boleh kita tahu clear atau clear tak clear daripada mana menonton, dan Sarina Iskandar, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat yang disayangi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fija Jahari, Assalamualaikum Ustaz. Sama juga, Waalaikumsalam. Zaitun Syam, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Faiza Zakaria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maizun, Kak Mai, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mimi Syalizat Husin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi dah waktu duha ni. Jadi insya-Allah kita menyambung pada hari ini masih lagi dalam bab qada solat, sebab saya menerima banyak WhatsApp setelah pada tazkirah tahun minggu lepas yang menceritakan tentang qada solat, tapi berkisar tentang qada solat tu berkisar dengan satu tajuk. Berkisar dengan satu tajuk, iaitu tajuk dia yang ditanya adalah satu benda je, iaitu bagaimana nak tentukan yang ketiga lah, iaitu tentukan macam mana nak kira. Macam mana nak kira kalau kita dah tertinggal lama tu, dia tak tahu nak cara nak kira tu. Dia sebenarnya teknik mengira itu semuanya atas dasar para ulama menentukan cara-cara dia. Tapi teknik yang mudah untuk kita sendiri. Kalau kita ada handphone, boleh kita guna handphone. Okey, hari ini saya nak mengajar, nak menunjukkan satu teknik daripada saya sendirilah, yang mana dipermudah untuk qada. Okey, insya-Allah. Okey. Dan satu benda, kita ulang sedikit yang lepas, iaitu qada solat ini dia berada dalam bab taubat. Dalam bab taubat. Sebab ada yang dalam kita ni dia dulu, ya Allah, kadang-kadang nak jumpa orang yang pakai tudung pada tahun 40-an cukup payah. Ada dulu pakai tudung pun guru agama. Guru agama tu, mak saya kan guru, arwah ibu saya, arwah bapa saya ni guru agama. Jadi dia ceritalah tahun 40-an dulu. Mak saya kan, bapa saya 39, tahun 39. Jadi tahun 40-an, awal-awal, ujung-ujung 40-an, 50-an tu, dia kata guru agama pun pakai tudung, dia nampak rambut. Dia nampak dia pakai tudung, dia ngajar kuliah kan. Dia ngajar ngaji, nampak dia punya tudung dia gitu. Dia pakai tudung, diikat sini. Ni rambut nampak jambul. Itu guru agama tu. Arwah bapak saya kata dulu tudung wanita UMNO. Ada wanita UMNO kan dulu, Zara Sulaiman dan Syarizat. Kan gitu rambutnya kan. Sekarang dah ke tudung lah. Okey. Sebenarnya bukan tu. Sebenarnya memang orang-orang dululah suka pakai tudung begitu. Itu saya bayangkan, lepas tu pergi sekolah agama, dia ambil, duduk kat meja, kerusi tu dia ambil tudung, dibuka, diikat kat belakang tudung tu. Alhamdulillah, itu guru agama. Saya tak tahu kalau guru bahasa Inggeris. Tapi Islamisasi di Malaysia cukup baik, sehingga pada hari ini ramai orang-orang yang bertudung besar. Kan? Kadang-kadang hari ini, dulu orang yang pakai tudung besar ni, pakai tudung labuh, lagi-lagi yang pakai niqab ni, orang panggil hantu kongkong, hantu komkom.
dulu. Yang pakai tudung niqab ni. Sekarang ni Allahu Akbar, banyak dan ramai dan terbuka Islam itu. Dan Alhamdulillah hari ini ramai orang yang telah menutup aurat. Malah kadang-kadang sampai saya tengok kalau dalam majlis rumah ngaji tu, tudung tu 3 layer. 3 layer tudung. Jadi Alhamdulillah, taubat dia ada 3. Mesti ada syarat. Menyesal, an-nadmu. Kemudian tidak mengulangi. Dan kemudian mesti ada azam. Okey, kita sebelum kita nak qada solat ni, kita mesti menyesal dulu. Perbuatan yang kita tinggalkan dulu, yang itu waktu solat masa 12 tahun, ya Allah, kenapalah aku ni masa 12 tahun dulu, aku tak boleh gini, begini. Tolong jangan salahkan ibu dan bapa. Tolong jangan salahkan kawan-kawan kita. Sebab Allah telah berikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mana Allah tak akan memberati. Masa seorang tu balik je, dia boleh berfikir, dia fikir sendiri. Jadi an-nadmu, menyesal, kemudian tidak mengulang, nombor 2. Dan yang ketiga, azam untuk kita menjadi lebih baik dan tidak akan maksudnya istiqamah. Okey, hukum qada ni ada 2 yang saya sebut pelepas, tapi saya nak sebut pasal 2, iaitu wajib alal faur. Dan yang kedua, wajib alat tarakhi. Wajib alat tarakhi. 3 layer kira kata ingat kuih je aja 3 layer. Kak Mai, betul. 3 layer. Dia punya tudung tu. Saya tengok je rumah ngaji ni kadang-kadang tudung dia 3 layer. Okey, Fauzia Omar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi, kedua alat tarakhi. Alal faur ini adalah wajib cepat. Yang ini ni bagi orang-orang yang dia sengaja meninggalkan. Macam kita ni lah. Sebenarnya dia wajib kita alal faur. Sebenarnya ikut jumhur, kita ni wajib alal faur. Sebab kita sengaja tinggalkan. Yang kedua, wajib alat tarakhi. Kita ambil yang mudah. Yang pendapat yang kedua daripada mazhab Syafi'i, iaitu daripada Imam Ar-Rafi'i. Imam Rifa'i, dia mengatakan bahawa boleh buat alat tarakhi, buatnya relax. Maksudnya kita boleh buat solat duha dulu. Macam pagi ni kita buat solat duha 2 rakaat. Kemudian nanti malam nanti lepas tahajud kita buat solat qada. Ada masa straight buat solat qada, maka boleh. Kita pakai pendapat yang mudah, iaitu pendapat wajib alat tarakhi. Okey. Selesai. Kita hari ini kita terus belajar kepada bab menentukan. Menentukan dia ada 2 kan, kita buat iaitu syak. Kita punya tentukan, contohnya kita nak tentukan solat, kita lupa. Bila kita terlupa, hari ini kita kalau ingat tak apa, subuh tadi kita terlambat bangun, betul pukul 8 pagi, bangun dah pukul 8 pagi. Kita ingat subuh tadi kita tak solat, jadi itu benda tu simpan, yakin kita, dan tidak ada menjadi masalah bila mana kita ingat. Sekarang ni, yang kita tinggalkan pada umur kita 16 tahun dulu. Yang kita tak yakin, kita telah dulu waktu kita belum balik, 12 tahun. Masa kita umur 12 tahun dulu. Jadi kita tak boleh ingat. Macam juga kita solat, kita Allahu Akbar. Dah masuk rakaat ketiga ni. Alhamdulillah, kita nak bangun, semayang, kita lupa. Kita ni rakaat ketiga ke keempat? Rakaat ketiga ke keempat? Rakaat ketiga ke keempat? Ada bila mula was-was, bila mula ada keraguan di situ, maka barulah kita boleh kena wajib tentukan. Kita wajib tentukan. Okey. Wajib tentukan tu, itu dia ada 2 cara. 2 cara. Yang pertama syak. Yang ini jangan pakailah. Kita bila datang syak, maka kita kena letak syak. Jadi bila kita letak syak tu, maksudnya itu adalah daripada syaitan. Jadi selagi mana dalam jiwa kita ni ada syak, maka dia adalah daripada syaitan. Okey. Kita kena yang pertama syak. Okey. Kita kena guna yang ini. Yang ini. Kita kena guna yang zon. Zon ini adalah 60 ataupun dia lebih, mana kita cenderung. Contohnya kita cenderung kepada 3 rakaat. Maka kita pun solat 3 rakaat masa tu. Solat rakaat ketiga. Tiba-tiba kita cenderung kadang-kadang aku 3 ke 4. Maka ambil yang paling dekat. Yang paling dekat.
4 rasa ni. Cenderung kepada 4. Maksudnya dia 60% atau 55%. Dia lebih kepada, dekat kepada 4. Maka dia ambil 4. Itu maknanya zon. Jadi kita ambil yang zon. Jadi hari ni kita, tapi syak ni 50-50. Dia tak tahu nak tentukan. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Tapi dalam kitab, dia letak kalau kita dah tak yakin sangat 3 ke 4, kita ambil 3. Kita ambil 3. Tapi kalau itu dalam bab solat. Tapi ni dalam bab qada solat dia tak sama. Okey, cuma kita nak ambil hukum zon. Kita tentukan melalui zon. Ingat akak-akak, puan-puan, tuan-tuan haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil zon. Okey, kita tentukan zon. Yang pertama kita tentukan bagaimanakah dan tentukan zon yang pertama sekali kita tentukan apa dia? Iaitu kita kejap Mana ya? Baik, marker dengan kertas A4. Marker satu. Okey, kita tentukan yang pertama adalah mana ni? Zon ni. Yang pertama bila kita balik. Okey. Bila balik. Okey. Yang pertama kita tanya bila balik. Sebentar. Okey. Yang pertama sekali kita kena tahu adalah balik. Bila balik. Okey. Bilangan yang ditinggalkan. Ditinggalkan. Okey. Okey, ini pertama. Bila balik ni, kita ambilkan, kita boleh ingat tak, kalau kita yakin kita balik memang 12 tahun ataupun 11 tahun, itu yakinlah. Okey, cuma hari ini kita tak yakin dan tak ingat. Ustaz, saya tak ingat Ustaz bila saya balik, maka tentukan. Secara adi, biasa orang perempuan balik bila? Orang lelaki balik bila? Kalau saya balik, contoh saya ambil orang lelaki biasa balik 13 tahun. Maka saya ambil 13 tahun. Adi, kebiasaan. Okey, kebiasaan orang akan balik pada umur 31 tahun. 13 tahun. Okey, boleh faham? Itu kebiasaan balik. Kalau orang perempuan dia awal lagi, kemungkinan dia ambil, Ustaz tak adalah Ustaz, saya orang perempuan, saya ambil 12 tahun. Ni perempuan, ni perempuan. Ni lelaki ambil. Itu pada saya lah penentuan. Jadi ambil kebiasaan. Jadi kakak perempuan, tuan-tuan haji yang dirahmati Allah, asa bila balik tu? Pada umur 13 tahun tu tahun berapa pula? Contoh kalau saya tahun 82. Tahun 1982 lahir. Jadi pada saya umur saya 12 tahun, 99 98, 97, 96, 95. Okey, tahun 1982 ni kan, umur saya 13 tahun ni adalah pada tahun 1995. Ni. Ini saya umur 13 tahun. Ni saya Saya umur 13 tahun saya balik. Contoh gitu Saya ambil saya lah, senang. Jadi bila balik tu ditentukan bila balik. Bila balik, contohnya akak kena tentukan perempuan bila balik. Ni kalau yang jenis memang lama gila ni. Memang dia tak tahu waktu dia balik dulu, dah tinggalkan ke tak tinggal, banyak tinggal. Okey, kita tentukan begini. Tapi kalau orang yang yakin, itu tak ada masalah. Ini yang tak yakin. Jadi bila balik. Contoh saya pada tahun 1995, saya jangkakan saya telah balik waktu ni. Iaitu 13 tahun. Ini waktu adi, kebiasaan. Ini bagi lelaki. Itu saya kiraan saya, akak-akak, tuan-tuan, puan-puan haji-haji semua boleh kira ikut kiraan balik tuan-tuan. Jangan ikut 1995 ni pula. Ini umur saya. Mungkin ada, ini umur orang muda.
Umur bidadari purba ni dia dah tak macam ni. Waktu dia balik mungkin tahun 65. Kan? 1982 Ustaz lahir, Kak Mai baru balik. Okey. Oh, Kak Mai sama 82. Saya 1982 baru lahir. Baru lahir. Waktu ni comel lagi ni. Memang comel. Sebab saya waktu lahir dulu comel. Orang katalah. Okey. Okey, jadinya sekarang pun comel juga. Okey. Jadinya kira. Okey, sekarang ni yang kita perlukan, akak-akak semua perlukan apa dia? Okey. Penentuan tarikh. Okey, akak ada buku ni tak? Ni. Saya pakai buku ni. Saya pakai buku ni. Okey. Untuk menentukan tarikh. Tarikh buku latihan ya. Exercise book. Yang ada buku kotak-kotak. Okey, ada gini. Ini buku petak-petak sederhana. Besar pun tidak, kecil pun tidak. Sederhana. Ikut kita lah. Ikut kita macam mana. Jadi dalam ni buku petak-petak. Dah senang dah, tak payah buku petak-petak. Dah tak payah fikir dah. Ambil manjang begini. Ambil memanjang. Okey, boleh faham? Okey, sebentar Okey. Yang pertama, kita kena tentukan tarikh, kan? Yang kedua, kita kenapa dia cuba on, off berapa kali pun sama. Okey, tak apa. Okey. Marzita Mahari ku bidadari purba, kan? Tapi sini muda-muda belaka, kan? Kak Zaitun 1982 kita form 1, kan? 1982 dia form 1, tingkatan 1. Saya 1982 baru lahir, kan? Baru lahir. Ini macam dah baya-baya atuk-atuk saya ni. Kebaya-baya mak saya. Sebab mak saya pun arwah mak saya dah meninggal lah. Pada tahun dia pun arwah mak saya 1944. Arwah bapa saya 1939. Okey. Jadi bila balik, okey. Saya ambil 13 tahun, normal. Adakah pendapat yang kata 11? Adakah? Tapi saya pernah mendengar orang siapa bidadari remaja tu. Okey. Jadinya ada yang saya pernah melihat, ini saya pernah melihat dalam saya punya ni, anak saudara saya. Dia balik umur 10 tahun. Masuk 11 tu. Masuk 11 awal tu, dia balik. Oh, awal. Darjah 5. Darjah 5 dia balik. Darjah 5 awal. Okey. Buku kotak-kotak ke buku petak-petak? Aku tak tahulah buku kotak-kotak ke petak-petak. Okey. Yang penting, ambil buku petak-petak, buku kotak-kotak ni sediakan. Exercise sekolah, budak-budak. Buku latihan. Okey. Boleh faham Ini kena ada. Ini kena ada. Okey. Pensel pun kena ada. Jadi conteng tu. Tulis. Okey, sekarang kita dah tentukan dah. Kita dah tentukan secara zonni. Ingat secara zonni. Boleh faham Bukan syak. Tetapi zon. Kita kena kira secara zon. Maka, ya Ustaz dia kata, ada kenal budak memang umur 9 tahun. 9 tahun. Ada orang yang dah 9 tahun. Masih lagi, baru sudah balik. Sudah balik. Okey, tak apa. Okey, Kak Zulina Syahadan. Dah lama tak jumpa Kak Zulina Syahadan. Okey, apa khabar? Sihat? Okey, dah buat buku kotak-kotak sejak belajar dengan Ustaz DZMP. Wah, lama. DZMP dulu. DZMP ada lagi ke tak ni? Seingat saya dah Rumah Ngaji Johor. Kan? Moga-moga saya dapat beraksi balik. Okey. Ya Ustaz, kawan Kak Mai ada yang darjah 3 akhir tahun. Maksudnya umur 9 tahun dah balik. Hoi, ini betul-betul matang ni. Kan? Saya umur 9 tahun. Kan? Main guli lagi ni.
Saya umur 9 tahun main guli lagi. Main Lego. Okey. Okey, jadi kita ada benda ni. Okey, tengok. Okey, kita tengok kiraan dia. Kita belajar kira-kira. Kita tengok. Okey, kita buka. Kita letak dulu semayang subuh. Sebab tu saya kata tadi semayang subuh. Kita ambil dulu satu solat. Walaupun kalau kita melihat dalam pandangan yang jumhur adalah kita kena qada, kena susun. Imam Hambali dan sebagainya. Kena susun. Mesti subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Macam tu. Dia kena susun gitu. Tapi kita ambil yang kedua. Iaitu ikhtilaf yang kedua. Pandangan kedua. Dalam mazhab Syafi'i juga. Tak perlu susun. Jadi kita boleh selesaikan subuh dulu. Ini ambil yang mudah lah. Ambil yang mudah subuh dulu. Supaya kita dapat susun yang baik. Okey. Bila subuh. Okay, boleh faham Okey. Subuh dulu kita ambil. Tahun 1995. Okey, contoh ni saya Okey, nak tengok Okey, contoh ni solat subuh. Ini saya Okey, ni solat subuh. Contoh tahun 1990. Ini solat subuh je. Ini subuh. Boleh faham? Subuh. Okey. Contoh saya buat. Subuh saya. Ni tahun 95. Okey. Ni 95. Ni tahun 96. Okey. Contohlah. Okey. Contoh saya telah tentukan tahun. Saya punya tarikh lahir lah. Ini masa umur saya 13 tahun. 13 tahun. Okey ni 13 tahun. Pada tahun 95 umur saya 13 tahun. Okey. Jadinya pada waktu tu kita kena tentukan pula yang kedua, iaitu bilangan. Kita waktu kita budak dulu, masa umur belum baligh, kita rasa kita ni tinggal berapa kali sembahyang subuh? Kalau satu tahun 365 hari, takkan kita tak uzur? Kita ada uzur. Jadi mungkin dalam 200 hari saja. Kita dalam paling banyak pun banyak gila lah 200 hari. Jadi 200 kali. Itu banyak gila lah. Saya dulu taklah berapa jahat sangat. Jadi mungkin saya tinggal dulu dalam saya ambil lah dalam 30 kali. 30 kali. Jadi boleh buat satu petak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi dua petak ni kita tinggalkan untuk subuh. Tanda lah. Tanda. Dah bersemelat je tanda satu. Dah tolak je tanda satu. Tolak je tanda satu. Kalau 20 kali solat, tanda sampailah 30, 40. Ni 40 ni 21, 42. Kalau penuh petak ni 42 lah. Jadi kalau makin banyak, makin gunakan petak yang banyak. Baru masuk dah banyak ni. Okey, ni tahun 96 pula contoh. Sampai subuh lagi. Subuh lagi kita guna. 96 sampai subuh dulu. Sampailah paling tidak sampai kita umur 20 tahun. Sampai umur kita 20 tahun. Cantiklah nanti daripada 21 sampai 30 tahun. Daripada 31 sampai 40 tahun. Gitu. Jangan kelang kabut. Dia kena susun cantik. Susun cantik. Jadi habiskan subuh 96, 97, 98, 99, tahun 2000. Ini tahun saya umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 2001, saya umur 20 tahun. Okey, selesai. Umur 20 tahun. Jadi bila saya umur 20 tahun, saya dah semakin baik. Seingat saya tak tinggalkan lagi solat. Ada tinggalkan pun sikit. Mungkin saya akan masuk 21 tahun. Okey, saya ambil cuma dalam saya tinggalkan dalam 15 hari sahaja sampai umur 30. 15 hari. Kuat 15 kali. Mungkin lepas umur 30 dah tak ada tinggal lagi dah. Mungkin tinggal pun sikit dalam 5 hari. 5 hari lah buat. Buat begitu. Tanda. Dah sembahyang subuh habis.
Sembahyang subuh habis, okey. Masuk 20 tahun dulu. Lepas tu masuk pula sebelah, sembahyang maghrib. Maghrib. Kenapa saya kata maghrib? Sebab maghrib 3 rakaat. Kalau sembahyang zuhur, asar dengan isyak, kalau kita ada kesempatan untuk tengah musafir, kita boleh buat solat qasar. Kita pergi umrah dan sebagainya. Nanti kita akan belajar nanti dalam bab solat jamak qasar nanti. Kita akan dalam bab tu nanti. Selepas solat sunat, kita akan masuk jamak qasar. Maghrib pula, buat 3 rakaat pula. 3, 3, 3, 3, 3. Anytime. Okey. Kakak faham? Faham ke tak ni? Okey. Okey, solat qada harus ikut waktu atau bila-bila? Bila-bila. Solat qada boleh dilakukan bila-bila. Dia tak ada tarikh. Dia tak macam solat sunat macam biasalah. Dia bila-bila. Waktu yang haram, waktu dilarang. Contohnya waktu dah nak maghrib, waktu lepas zuhur. Boleh. Waktu dah nak zuhur tu, waktu dah nak maghrib, waktu lepas subuh, semua boleh. Qada tidak ada waktu. Cuma kita kena buat sendiri-sendirilah. Jangan buat kat masjid pula. Lepas asar buat kat masjid nanti jadi fitnah. Kena pula ada doa kunut kan. Tapi kalau sebab orang tak tahu kita qada. Ya kan kita ni solat jamak, solat ba'diyah. Apa lepas asar bangun solat ba'diyah ni? Tadi kita jangan buat kat masjid lah, kita buat kat rumah. Ataupun solat qobliyah subuh, qobliyah zuhur boleh lah, tak ada masalah. Okey. Jadinya waktu dia bila-bila, tak ada masalah. Kalau kat rumah bila-bila. Waktu dalam tandas dia tak boleh. Okey. Okey, boleh faham untuk teknik ni? Okey, saya tengok Ada soalan lagi tak? Kiki Laha. Alhamdulillah pernah dapat buku petak dari Ustaz. Alhamdulillah. Buku petak-petak ke kotak-kotak? Wallahu a'lam. Akak dari remaja Mahanum Osman. Okey, settle Dah tak ada apa lagi? Soalan? Okey, solat qada harus buat ikut waktu atau bila-bila? Bila-bila boleh buat. Tak ada masalah. Kita alat tarakhi Alat tarakhi maksudnya kita nak buat tahajud dulu. Kita nak tarawih dulu. Kita nak lepas tarawih malam baru kita buat tahajud, kemudian kita bangun pula untuk solat qada. Tapi kalau saya lah, daripada kita buat solat tahajud, baik kita buat solat qada. Daripada kita tahajud, baik kita qada. Sebab kita bangun malam. Solat tahajud tu kita akan bicara nanti. Apa beza solatul qiyam dengan solat tahajud? Sedangkan dalam hadis Rasulullah tak pernah sebut solat tahajud. Rasulullah sebut solatul qiyam. Solatul qiyam. Solat malam. Jadi apa beza solat malam dengan tahajud? Adakah solat sebelum, kalau solat mutlak lepas isyak sebelum tidur pukul 11 malam, 10 malam, itu kan solat malam, tapi adakah dia solat tahajud? Jadi apakah makna tahajud? Apa beza tahajud? Ada nak berniat dengan solat hajat, solat taubat, ataupun nak berniat dengan solat tahajud dan sebagainya. Jadi kita bincangkan tu dalam bab yang akan datang. Jadi kalau belum habis qada, ada sesuainya habiskan qada dulu. Sebab qada ni wajib. Kenapa? Rugilah Ustaz. Kita nak semayang tahajud. Kita nak semayang duha. Apa pula? Qada itu lebih penting. Lebih penting sebab dia bukan sunat. Dia adalah wajib. Sebab dalam hadis Rasulullah tidak akan menandingi solat sunat berbanding fardu. Tidak akan dapat menandingi. Solat sunat hanya menampal yang fardu. Fardu ni diibarat atap. Menampal atap yang bocor tu sunat. Sunat ni ibarat menampal atap yang bocor. Tapi fardu itu atap. Kalau benda atap tak ada, apa kena nak tampal? Nak tampal apa sembahyang sunat? Tampal. Atap tak ada. Hujan turun ni. Ya Allah. Tolong betul ni. Bumbung atas bocor ni. Tengok-tengok atas kata ni bukan bumbung bocor ni Ustaz. Akak ini bukan bumbung bocor ni. Bumbung tak ada. Terbang. Kena tarik angin. Bumbung tak ada. Fardu tak ada. Fardu. Nak tampal benda. Tak apa. Tampal dulu. Mana tampal dulu? Ganti dulu. Bumbung baru. Ganti dulu. Qadakkan dulu. Barulah tampal kalau ada yang bocor. Jadi
adalah betternya buat je. Kalau duha tu 4 rakaat biasa buat, buat duha 4 rakaat tu gantikan dengan solat duha, solat sunnah, solat apa? Solat fardu subuh qada. Itu lebih baik. Tapi kalau nak solat duha dulu 2 rakaat, kemudian bangun pula solat subuh qada pun boleh. Boleh. Tapi tak perlulah kita doa kunut, tak perlulah iftitah, tak perlulah kita baca surah selepas Fatihah. Kita ambil yang fardu saja supaya cepat dan mudah untuk habis. Selesai habis, lega hati. Dah lega hati, selesai. Jadi lepas tu saya kata subuh habiskan tahun 96. Biasa umur 12 tahun. Lepas tu umur 13 tahun habiskan subuh. Sampai umur 20 tahun selesai subuh. Boleh faham? Lepas tu nanti masuk pula maghrib. Habis maghrib sampai umur 20 tahun. Habis. Nanti masuklah zuhur. Bila kita musafir ke tak musafir pun boleh, tak ada masalah. Habiskan zuhur, asar. Sampai umur 20 tahun. Selesai. Selesaikan dulu daripada umur 12 tahun hingga 20 tahun. Jangan kelang kabut. Jangan nak semua. Terus daripada 12 tahun sampai 20 tahun tu selesaikan semua dulu. Dah selesai 12 tahun sampai 20 tahun, dah lega dah. Ustaz, dah setahun lebih dah saya qada. Dah setahun setengah lagi 2 tahun, saya qada semua tu, dah habis selesai umur saya balik sampai 20 tahun. Jadi yang saya berhutang adalah umur 21 sampai umur 30. Nanti baru rangka balik. Kita daripada umur 21, kita dah semakin baik. Kita dah jadi wanita yang semakin baik. Dan jadi abang yang kita dah lepas si remaja, kita dah semakin baik. Solat kita pun ada yang di antara kita yang dah semakin jaga. Jadi dulu mungkin 200 solat. Jadi kita kecilkan pula, kalau umur 21 50 solat je. 50 solat je tinggal. Jadi 50 solat sampailah umur 30. 50 saja solat. Masuk je 31 dah tak pula, tak tinggal lah ustaz. Kalau tinggal pun sikit, ambil 20. Ambil 20 solat sahaja. Dan semakin lama semakin kurang. Sebab tu hutang kita ni semakin lama rasa semakin kurang harga. Walaupun kita jangan qada je. Kita qada apa? Sedangkan kita tak ikut dalam ilmu fiqh menentukan. Menentukan tu tak ada. Jadi kita kena tentukan dulu. Macam kita solat, terlupa solat Zuhur tadi 3 ke 4 rakaat. Mana boleh kita ganti macam biasa? Tak, kita kena tentukan dulu. Kita kena tentukan dulu. Kita lupa berapa. Kita lupa apa dan tentukan rakaat berapa kita nak ulang balik ni. Mana boleh main sembarang. Itu dalam fiqh. Sama juga dengan qada salat. Kita kena tentukan dulu bila kita tinggal dan secara zon, bukan secara syak, bukan secara yakin, tidak. Tetapi secara zon. Okey, boleh faham? Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tengok. Dah guna Kak Maria Hashim. Alhamdulillah dah guna buku petak ni sejak 2018. Terima kasih Ustaz, banyak membantu mudahkan saya dalam bab soal. Alhamdulillah. Kak Selena Osman, don sharing. Alhamdulillah. Sharing. Okey. Ini kadang-kadang ilmu ni adalah. Cuma hari ni kita bagi semangat. Semangat balik untuk kita. Saya pun bila tengok akak-akak apa dalam ni semua share dalam mendengar bertanya, saya pun jadi semangat balik. And untuk qada sebagainya, tapi saya dah qada habis lah. Qada habis sebab saya mungkin tak banyak sangat meninggalkan qada, meninggalkan solat. Ada pun dalam mungkin 30 solat saya kira, sebab dulu mungkin solat Arab jahat pun tertinggal solat, kadang-kadang qada balik. Saya walaupun tertinggal, kadang-kadang jahat dulu tertinggal qada lah. Jadi mungkin ada yang terlupa dan sebagainya, mungkin dalam 10 atau 15 solat saja. Okey. Jadi mungkin ramai di antara kita yang macam saya lah. Ustaz, tolong perjelaskan waktu haram kalau zuhur and lepas subuh. Boleh. Qada tak ada masalah. Qada tidak ada masalah. Dia tak macam sembahyang sunat. Kan? Kak Ummi Mala, Ustaz tolong perjelaskan waktu haram kalau zuhur and lepas subuh dari pukul berapa hingga pukul berapa. Tak ada. Waktu haram dalam qada tak ada. Tapi kalau waktu haram untuk solat sunat, solat hajat, solat mutlak, ada kalau untuk solat sunat lah. Iaitu 15 minit sebelum, dinamakan waktu zawal. Zai, waw, alif, lam. Zawal. Waktu ni dilarang solat. Iaitu 15 minit sebelum zuhur. Zuhur hari ni, okey tengok zuhur sekejap. Zuhur pukul apa? Zuhur 1.20. Jadi 1.5 minit dah tak boleh. 1.5 minit dah tak boleh solat. Tunggulah lepas zuhur. Kan?
Semayang duha boleh qada kalau kita lupa. Rasulullah pernah qada solat ba'diyah zuhur selepas asar. Dan sahabat pernah qada qabliyah subuh selepas subuh. Kan? Semua boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma jangan kita qada manjanglah. Kalau terlupa, Allahu Akbar, tengok jam aku 1:30. Allah, terlupa nak duha tadi. Boleh duha lepas tu. Lepas kita semayang zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, lepas tu kemudian saja aku solat duha, qada. Boleh, tak ada masalah. Saya pakai kitab apa? Saya pakai kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu. Ini Fiqh Islam ni. Tebal lah ni. Perbincangan tentang 4 mazhab. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i. Okey, selesai. Ada lagi persoalan? Okey, Kak Mai, boleh kita macam mana ni? Kita ke mana? Ada pertanyaan-pertanyaan boleh tanya. Saya nak jawab terus. Kak Zaitun Cik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai. Topik menarik ni. Anatul Zana. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Kak Halidah, terima kasih Ustaz, sama-sama. Assalamualaikum. Kak Kamisah Tasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salina Osman, apa nama kitab? Saya biasa guna kitab ni pun boleh ni. Kitab fiqh, tapi dah koyak saya punya kitab ni. Ni fiqh manhaji. Tapi saya guna kitab ni sebenarnya. Banyak kitab sebenarnya saya guna ni. Tapi yang saya banyak guna adalah kitab ni lah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Tebal Kalau kena beli 14 jilid. 1,000 lebih tak? 1,000 hingga 2,000 ringgit harga dia. Tapi tak apalah tu. Okey. Ada pertanyaan boleh WhatsApp saya, tak ada masalah. Boleh message saya, saya boleh jawab insya-Allah. Kalau ada apa-apa masalah lepas ni boleh WhatsApp saya. Nombor minta MyZone lah. Okey. Kalau nak minta nombor telefon boleh salin lah 012 713 7369. Boleh lah. Ataupun buka dalam Facebook saya. Facebook saya Khairul Fahmi. Khairul Fahmi. Boleh tanya dalam Messenger lah. Okey. InsyaAllah kalau ada masa saya jawab. Okey. 012 713 7369. Okey. Satu lagi. Untuk solat subuh qada dan seterusnya kita dah buat kira-kira tu. Alhamdulillah. Lepas tu semayang subuh habis, semayang maghrib pula. Kenapa saya sajakan semayang maghrib? Sebab semayang maghrib dia tak boleh nak dijamak, tak boleh nak dikasar. Jadi semayang maghrib dulu. Jadi bila kita ada kesempatan untuk kita musafir rumah anak kita, tengok anak kita bersalin, nunggu seminggu, ke hospital tunggu orang seminggu. Jadi ke musafir tu, dalam keadaan tu kita bolehlah qasar semayang zuhur. Tapi kalau tak ada kesempatan untuk musafir, jangan tinggal pula, teruslah semayang biasa 4 rakaat. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kita bila mana kita nak qada tu, dia tengok kita kat mana. Kalau kita dalam keadaan musafir, maka kita boleh qasar. Kalau kita nak buat qada tu di waktu mukim, kita kena semayang 4 rakaat. Dia bukan melihat bila kita tinggal, tapi dia melihat bila kita lakukan. Bila kita laksanakan. Bila kita laksanakan. Dia tak tengok bila kita tu. Itu adalah ulama Asy-Syafi'i dan Hambali. Hambali dan Asy-Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dia bukan melihat bila kita tinggalkan, tapi dia melihat bila kita nak qada tu. Bila qada, waktu qada musafir, maka boleh qasar. Kalau kita qada tu waktu kita kat rumah mukim, kita kena 4. Dia tak tengok bila kita tinggal. Berbeza dengan mazhab Maliki, Hanafi. Dia melihat kita tinggal waktu bila. Kalau tinggal waktu musafir, maka dua lah. Kalau tinggal waktu mukim, kita 4 lah. Itu lain, itu mazhab lain. Kita Syafi'i dan Hambali, kita melihat bila, dia tak melihat bila kita tinggalkan, tapi dia melihat bila kita nak qada dan laksanakan solat qada tu, waktu bila. Wallahu a'lam bissawab. Okey, pertanyaan lagi. Ustaz, boleh tak kita berjemaah? Boleh lah, boleh, tak ada masalah. Kalau semua qada, boleh. Saya dengan isteri saya qada, boleh, tak ada masalah. Qada jemaah. Kalau semayang tarawih, macam mana pula? Kita pergi semayang tarawih ni.
kita nak qada, maka boleh tak kita qada solat? Sedangkan imam tu semayang tarawih. Kita ni makmum datang nak semayang qada. Boleh tak kita berjemaah dengan dia? Boleh. Boleh. Kita ambil yang dua lah. Kita ambil yang 2 rakaat subuh. Jadi kalau dia buat 20 rakaat, jadi kita boleh buat 10 qada lah. 10 qada subuh. Tak ada masalah. Boleh. Kalau 4 rakaat pun boleh. Kalau kita nak qada semayang zuhur, boleh, tak ada masalah. Boleh. Semayang zuhur. Tadi kita cara ni, kalau Ustaz Khaidir ajar saya, kan? Dia semayang macam biasa. Semayang tarawih, Allahu Akbar. Imam, kita pun Allahu Akbar. Imam semayang tarawih, kita niat semayang qada zuhur. 4 rakaat. Qada semayang asar tadi, lupa. Nak semayang Allahu Akbar saja solat fardu asar, qada. Dia baca Fatihah, kita baca biasa lah, ikut je. Lepas dia baca Fatihah habis, kita pun baca Fatihah macam biasa. Macam semayang biasa. Lepas tu dia rokok, sujud macam biasa, kita ikut dia. Ikut imam. Sampai dia bagi salam, Assalamualaikum, kita tahiyat awal sebenarnya. Tahiyat akhir, tahiyat awal. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita duduk dia. Jangan lepas tu. Kita tahiyat awal dia, straight. Dia berselawat, dia buat apa. Kan? Kemudian imam bangun balik untuk semayang tarawih yang kedua tu. Kita semayang, dia Allahu Akbar, kita naik terus. Kita jangan berhenti solat. Kita terus, diam je. Kita bangun dan kita terus ikut. Dan kita terus sambung balik. Kita ikut balik imam. Ikut balik. Sampailah rakaat ketiga. Kita sambung dia lagi. Kita rakaat ketiga. Kan? Sampai rakaat keempat. Maka itu pun boleh. Tapi ini sukar sikit lah. Sukar sikit nak buat. Saya pun kadang-kadang buat juga untuk try dalam ilmu. Tapi itu atas kita lah. Mana mudah, mana senang. Dan mana yang rela dan teknik yang kita boleh lakukan. Sepanjang yang penting, qada solat. Yang penting, qada solat. Merzita, Mahari, kalau kita sengaja bermusafir untuk kita qada solat buat jamak, boleh, tak ada masalah. Tak ada dalam hukum ni pun. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita saja, susah juga tu nak qada saja, nak musafir. Tapi boleh, tak ada masalah. Tak ada, bila dalam hukum kata tak ada apa, boleh, tak ada masalah. Kita memang nak pergi rumah anak kita dalam cuti ni, pergi rumah anak lah. Pergi kat sana sampai seminggu ni, boleh juga qada solat. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh tak kita qada solat Rosnah Abdullah? Ustaz, kita boleh qada solat Zuhur lepas solat Zuhur? Ya, boleh. Dia boleh. Tapi jangan kita tak kira, itu je. Sebab kita nak solat apa tu? Solat tahun bila? Solat bila tu yang kita nak qada? Itu penting. Kita pertama sekali kita kena tentukan kita qada ni tahun berapa? Bila umur kita? Zuhur yang waktu bila kita nak qada? Jangan main lepas main zuhur qada, lepas main zuhur qada. Tak kira. Dia kena kira. Minta maaf sebab siapa yang tidak mengira qada, dia tak tahu dia qada yang mana, ini ulama meletakkan bid'ah. Tidak pernah dilakukan zaman Rasulullah qada solat benda yang dia tak tahu qada apa. Qada apa? Maka haram hukumnya sekiranya saat mana dia qada, sedangkan dia tidak ada apa yang ditinggalkan. Dia tak tahu apa yang ditinggalkan. Dia main qada, dia tinggal apa? Dah benda yang dia tak tahu, dia qada. Dia qada solat yang dia tak tahu bila. Yang ini ni tidak ada mengikut hukum fiqh, melalui hukum zon. Macam contohnya solat 3 ke 4 lupa. Bila lupa, dia sembarang je buat. Berapa buat je dah. 1 rakaat ke 2 rakaat, tak boleh. Dia kena letak dulu satu hukum zon. Tentukan zon ke syak. Zon. Okey, yakin. Bila yakin tak ada zon. Bila zon, tentukan dulu. Kena tentukan dulu 3 atau 4. Walaupun sebenarnya 4, tapi kita buat 3. Walaupun sebenarnya 3, tapi kita buat 4. Tak apa, sah hukum dia. Sama macam kita zon, kita menyangka bahawa dulu kita balik umur 12 tahun. Padahal 11. Allah ampunkan dosa kita. Nah, itu teknik yang diajar oleh dalam Islam, yang mengajar dalam kitab fiqh kita. Okey, wallahu alam. Okey, jadi insya-Allah alhamdulillah sekarang pun dah pukul 11. Dalam bicara-bicara qada solat ini, moga-moga kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk tajuk qada solat ini mungkin dia tidak ada apa-apa lagi dah. Jadi kalau ada apa-apa yang
nak bertanya bolehlah di WhatsApp bersama dengan saya. Tidak masalah. Tapi yang ini ni tak semestinya ada buku petak-petak. Tak semestinya. Kan? Semesti kadang-kadang kena ada buku lain pun boleh. Buku lejar tu pun boleh. Ataupun guna handphone. Macam ada sahabat saya dia guna handphone. Jadi bila dia guna handphone tu, dia senang mana-mana dia bawa. Sebab orang kadang-kadang dia bawa handphone mana-mana. Kan? Saya mana-mana saya bawa handphone. Kan? Kadang-kadang dalam tandas bawa RNR lah. Kalau masa berjalan dekat luar, bawa. Kan? Okey, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. InsyaAllah kita rehat-rehat sambil kita berselawat dengan selawat Ibrahimiyah. Kan? Sama-sama kita selawat Ibrahimiyah, selawat yang paling afdal. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Okey. Kak Zainab Haji Ali, macam tu qada yang lepas tu bagaimana Ustaz? Tak kira lah ya. Okey, insyaAllah kita kumpulkan je lah berapa yang kita solat. Kita dah agak-agak lah. Yang kita dah solat qada tu berapa banyak. Dah agak-agak solat qada tu berapa banyak. Dan dah kira banyak kita solat qada tu. Jadi kita letakkan pada umur 12 tahun dulu. 12 tahun tu mungkin dalam kita solat subuh dah 40 kali. Kita agak lagi zon lagi. Kita dah buat solat ni yang Kak Zainab Haji Ali tadi. Kita qada, kita ingat balik kita qada dah berapa banyak dah rasa. Saya rasa Ustaz saya dah qada 20 kali. Kan lupa kan? Bila lupa zon. Bila kita lupa kita letak zon. Kita agak saja. Tak payah kita yakin, agak saja. Saya rasa saya dah qada subuh tu nak dekat 50 kali Ustaz. Letak 50 kali. Letak kat masa kita dekatan satu tu. Letak darjah 6 tu baru nak balik tu. Letak. Dah. Maksudnya kalau kita tinggal 100 kali subuh, letak 50 kali dah. 50 kali subuh dah. 50 kali zuhur, 50 kali asar, 50 kali maghrib, 50 kali isyak. Letak. Jadi tinggal sambung. Dalam bab qada ni bila kita lupa, kita kena letak zon. Hukum dalam fiqh zon. Bila sebut zon ni maksudnya dia cuma 55% yakin. 55% je. Dia lebih menghampiri betul. Bukan teruk sangat dah memang. Memang lupa betul. Cuma sikit je dia rasa 50 kali dah Ustaz. Tersalah pun tak apa. Rupa-rupanya 20 kali. Tapi dia letak 50. Tapi dia rasa 50. Tak apalah. Letak 50. Salah pun tak apa. Allah ampunkan dosa kita. Sebab ini tentukan oleh dalam fiqh menentukan begitu. Sebab tu kita kena menampung. Ulama' menyebut kita kena menampung dengan solat sunat. Jadi kita katakan 50 solat. Kita buat 20. Tapi padahal 50 tinggal. Kita dah agak dah. Kurang lagi 30. Kita banyakkan solat sunat. Allah akan menampungkan dengan solat sunat tadi. Kalau kita terlebih pula. 100 letak. Padahal 50 je tinggal. Maka dia akan dibagi-bagikan menjadi solat sunat balik. Terus ditambah. Jadi begitulah Allah menyayangi diri kita. Allah sayang kepada kita. Allah yang nak kita bertaubat. Allah yang jadikan manusia itu pelupa. Allah yang jadikan manusia itu pelupa. Wa qad nasiya dalam Al-Quran menyebut bahawa Nabi Adam terlupa. Ibn Abbas kata daripada setiap walaqad nasiya itu, maka di situlah bermulanya manusia Adam itu dipanggil insan, iaitu manusia yang terlupa.
Manusia itu terlupa. Jadi binatang-binatang tidak terlupa. Tetapi makhluk yang pelupa itu al-insan, iaitu terlupa. Jadi kita ni biasa akak-akak bila sebut terlupalah ustaz, terlupalah ustaz. Saya tak ada masalah. Islam tidak memarahi orang yang terlupa. Jadi terlupa kembali balik. Jadi itu caranya dengan zon, dengan zon, wallahu alam. Okey. Bila kita letak dah berbincang dengan admin rumah ngaji, kita akan pergi kepada solat sunat dan sebagainya. Kita boleh pergi ke solat sunat insya-Allah. Kalau ustaz, kalau qada solat tak buat solat rawatib macam mana? Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau ikut hukum asal, solat qada lebih afdal kita lakukan. Dia lebih jumhur. Itu namanya wajib alal faur. Kita laksanakan sebelum zuhur kita buat subuh. Lepas tu sembahyang zuhur. Sebab subuh 2 rakaat kat masjid kita buat kan. Lepas tu kita buat lagi 2 rakaat lagi dah 4. Lepas tu sembahyang zuhur pula. Kan? Lepas tu sembahyang zuhur kita bangun lagi. Lepas sembahyang zuhur sembahyang sunat. Orang sembahyang sunat kita sembahyang subuh lagi qada. Dua. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Itu lebih baik. Yang itu lebih jumhur. Mendekati jumhur ulama. Okey, ada perbincangan di sini untuk kita buat solat sunat. Aisyah Haji Ali, ustaz adakah diterima solat sunat kita sekiranya kita belum habis lagi solat qada? Dah okey. Pendapat pertama tak diterima. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, Ar-Rafi'i diterima. Sebab tu saya kata tadi, pendapat yang kedua iaitu alat tarakhi ni kita buat, tak ada masalah. Saatnya solat sunat duha, ini alat tarakhi. Maka ni Imam Rifa'i kata tak ada masalah. Mu'asarah sekarang pun kata tak ada masalah. Boleh. Kita buat berlambat-lambat solat sunat dulu. Tapi kalau alal faur, pendapat yang pertama, maka wajib solat fardu. Tak sah kita solat sunat. Tapi kalau orang yang betul-betul kuat nak solat qada, maka dia qada lagi baik daripada dia. Dia qada terus. Sampai selesai setahun, baru dia lepas tu dia lega, dia solat sunat pula. Boleh. Kecuali beberapa tempat lah. Macam ada contoh dengan Ustazah Wanja nak buat solat istikharah. Buatlah. Nak buat solat itu, buatlah. Sebab tu kita ambil ringan sikit pendapat. Alat tarakhi saja. Yang beringan-ringan, yang bersantai-santai dalam qada. Okey, sebab kita nak bincang tentang solat sunat, boleh ambil satu pandangan. Kita nak solat sunat apa? Kamai, perbincangan kita nak buat solat apa ni, Ustaz? Kalau saya untuk pandangan saya letak kepada solat sunat ni, banyaklah solat mungkin awabin, solat sunat duha, solat sunat rawatib, solat sunat qiyam, solat sunat qiyam. Tahajud termasuk qiyam lah. Solat sunat istikharah berapa kali. Dalam hadis Nabi istikharah 7 kali. 7 kali solat. Itu antara yang terbaik. Solat sunat ketika ada zaman Nabi dan sebagainya. Dan apakah falsafah solat duha? Solat duha ni solat Nabi Daud. Kalau kita baca dalam surah Sad ayat 17, Nabi Daud ni adalah orang yang solat isbir ala ma yaqulun, wahai Muhammad, bersabarlah daripada celaan orang-orang kufar. Kan? Kemudian dia kata uzkur abdana Daud, dan ingatlah aku sebutkan hamba-ku Nabi Daud. Nabi Daud yang penyabar, cool, tenang. Dia ni kuat. Dia ni adalah orang yang solat duha. Awabin. Dia ni orang, dia dapat apa? Dia dapat kebaikan, kepintaran, kerajaan yang kuat dan kaya. Jadi itu solat Nabi Daud. Jadi, tapi bagaimanakah solat Nabi Daud itu pada pukul berapa, waktu bila dan kenapakah? Itu falsafah dan sebab asasnya kita nak sebut tentang tentang duha ini. Okey, jadi kita dah putuskanlah. Ada cadangan solat? Okey. Cadangkan solat sunat isyraq. Okey. Kak Nuria Jalil, cadangkan solat sunat isyraq dan duha dulu. Okey, boleh? Solat sunat isyraq dan duha dulu. Tapi kita bincang-bincang sikit pada hari ini tentang duha. Tentang duha, tentang isyraq.
dan sebagainya. Okey, sebenarnya isyraq dan duha ni dia sebenarnya satu je. Duha itulah isyraq itulah duha, tapi duha tak semestinya isyraq. Sebenarnya boleh faham. Isyraq itu solat duha, tapi duha itu tidak semestinya isyraq sebab isyraq termasuk dalam solat duha, iaitu bidayatul duha. Solat duha di awal waktu. Dia ada solat isyraq di awal waktu. Solat isyraq duha, isyraq ni adalah bidayatul duha. Dalam fiqh Syafi'i diletak bidayatul duha, solat duha di awal waktu. Yang kedua, solat pertengahan waktu, iaitu solat awabin. Itu duha juga. Tapi di pertengahan waktu. Awabin ni solat Nabi Daud. Di pertengahan. Dia ada kelebihan-kelebihan dia. Kelebihan-kelebihan dia. Nah, dia di hujung waktu. Dia ada di hujung waktu duha. Tapi di semua duha ni daripada start 15 minit, 16 minit. Kalau ikut Majlis Jabatan Agama, Falak, Johor ni, dia ambil 16 minit selepas syuruk. Dan kalau subuh pada hari ini habis pukul syuruk hari ini 7.16, maka 7.32 dah boleh solat duha. Dan yang itu kiraan nanti dulu kita kiraan yang 27 minit tu nanti kita kira waktu lain lah. Waktu lain. Dan insya-Allah kita bincang dan bawa benda ni kiraan-kiraan yang tepat bila kita nak bawa kepada kiraan isyraq dan sebagainya. Okey. Kena ingat kena solat isyraq ada solat duha awal waktu, tapi solat duha bukan solat isyraq. Solat duha ni dia umum. dia umum. Kan? Dia umum. Solat duha tak semestinya solat isyraq. Bukan. Solat duha tak semestinya solat isyraq. Tapi solat isyraq adalah solat duha di awal waktu. Dan adakah solat isyraq ini ada dalam fiqh Syafi'i? Ini kena bincangkan ni. Sebab ulama-ulama membincangkan tidak ada ke solat isyraq ni. Kalau kita tengok Ustaz Makhadir Majul, dia sendiri bincangkan solat duha, solat isyraq ini adalah hanya daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali saja ada solat isyraq, yang lain tak ada. Ini bukan fiqh Syafi'i. Solat isyraq bukan fiqh Syafi'i. Tidak ada dalam fiqh Syafi'i solat isyraq. Yang ada cuma fiqh Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali. Jadi, tapi ada tak solat isyraq tu? Ada hadis dia kan? Bagaimana siapa yang menetap dalam masjid dan kemudian dia tolong terbit matahari, dia solat 2 rakaat, maka dia dapat sekian. Ada tak? Ada dan sebagainya. Cuma nak berbincangkan solat isyraq dan ataupun kita nak niat solat sunat, usolli sunnatan bidayat duha ataupun usolli sunnatan isyraq, ataupun kita nak niat lain sebagai, ataupun usolli sunatal duha ataupun usolli solatal bidayat duha dan sebagainya, ataupun kita masa batu tengah pukul 10 ni kita nak solat usolli solatal awabin ataupun usolli solatal duha juga. Jadi itu perbahasan niat yang kita boleh berbincangkan pada masa-masa yang akan datang. Okey. Kakak yang dirahmati dan haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mula ni solat duha kita isyraq. Okey, kita pinkan dulu surah dalam Al-Quran. Kita letak dulu, kita boleh buka, siapa yang ada Quran boleh kita buka surah surah Sad. Surah Sad ayat 17. Surah Sad ayat 17 hingga ayat 20. Kita boleh buka. Nanti kita berbincangkan tadabbur surah Sad ayat 17 hingga ayat 26. Siapa yang ada Quran boleh kita open untuk duha. Ana unggul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita akan buka sedikit surah
Surah Sad Kisah tentang Nabi Daud sebenarnya ni. Tentang Nabi Daud. Okay, saya baca dulu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Sad ayat 17 hingga 26. 17 hingga 26. Nanti kita akan sambung pada minggu depan tentang penelitian solat duha ini. Isbir ala ma yaqulun واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Dah, situ je. Sadaqallahul Azim. Ayat 1 hingga 20. Maksud dia apa? Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dia adalah awabin. Dan pada waktu siang dan pagi, dia bertasbih. Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu isyraq dan asyi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan mereka berkumpul. Dan masing-masing juga burung itu awabin. Dan ketika itu kami berikan 3 benda. Yang pertama, kami kuatkan kerajaannya. Dan yang kedua, kami berikan hikmah kepadanya dan kebijaksanaan. Dan kami berikan kebijaksanaan dalam memutuskan ketajaman. Dia mula-mula beri hikmah. Dan yang ketiga, ketajaman memutuskan satu perkara. Pertama, kerajaan yang kuat. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, cepat mengambil keputusan. Itu tak apa, itu kita berbincangkan pada yang akan datang. Jadi insya-Allah kalau ada kat Maizun surah Sad ayat 17 hingga 20, ini adalah satu falsafah dalam solat duha. Isbir. Nabi Daud ni, Nabi SAW ni dalam keadaan dia marah sangat. Bila saya baca dalam tafsir, saya menggunakan tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sedap tak? Haus pula minum. Saya minum nasi tarik dulu. Bismillah. Tak ke? Rupanya saya minum air ni Rumah Ngaji Negeri Johor. Okey. Isbir ala ma yaqulun. Memang sedap. Orang rumah saya kalau buat nasi tarik memang sedap. Tak ada orang boleh lawan. Okey. Isbir, maksudnya Nabi ni dalam satu hari, Nabi dalam keadaan sangat sedih. Lepas tu marah. Kenapa? Lepas tu dah bila marah ni kenapa? Isbir ala ma yaqulun, disuruh sabar daripada apa yang orang-orang kafir katakan. Kan? Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya solat qada subuh dan maghrib dulu tiba-tiba meninggal. Tak apalah, kita dah memang tengah qada. Tak ada masalah. Allah ampunkan kita, insya-Allah. Okey, kita ni Nabi ni tengah marah. Kenapa? Kata-kata orang kafir ni hina dia. Kita sebut netizen lah, netizen. Macam contohnya Kak Mai. Kan? Contohnya Kak Mai ni kena kecam. Kan? Apalah Kak Mai tu gini. Apalah begini. Apalah. Kan? Apalah Kak Aini ni, tengah-tengah malam pun tunjuk makan. Kena kecam. Sedih kita. Jadi ahli politik kena kecam. Tuan Tun Mahathir kena kecam. Najib Tun Razak kena kecam. Tuan Guru Haji Hadi kena kecam. Siapa lagi? Muhyiddin Yassin kena kecam. Kan? Semua kena kecam. Jadi kritik netizen ni dari dulu lagi dah ada. Kritik netizen ni dari dulu dah ada. Jadi bila kita kena kecam dan sebagainya, Allah suruh kita bersabar. Suruh Nabi bersabar. Maksudnya Nabi pun marah.
Nabi pun geram. Nabi jadi isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad. Ala ma yakun, di atas apa yang engkau kata. Air ni kalau bidadari syurga buat air untuk ustaz lagi sedap. Boleh lah, tapi biasa-biasa je lah. Kan? Okey. Tapi sedap lagi orang rumah saya buat lah. Okey. Okey, jap. Kena ketika mana saat dia kata dia suruh bersabar atas apa yang orang kafir kata ni, Nabi bagi tahu. Allah bagi tahu. Sabar dan wazkur abdana Daud. Allah bagi contoh. Ingat tak? Hamba kami dikata Al-Aid. Nabi Allah Daud Al-Aid, yang kuat badannya. Badan dia kuat. Nabi Daud ni kan tukang besi. Nabi Daud kan tukang besi. Dalam hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak tentang perihal Nabi Daud. Tentang bila bab rezeki dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab rezeki, banyak hadis tentang Nabi Daud je. Rezeki paling baik adalah rezeki Nabi Daud. Rezeki paling baik adalah rezeki Nabi Daud. Rezeki paling baik adalah rezeki Nabi Daud. Pelik tak? Kenapa Allah sebut, Nabi sebut rezeki Nabi Daud paling banyak, paling baik? Nabi tahu daripada mana? Tentulah daripada Allah. Kenapa Allah sampai sebut Nabi Daud ni kuat bekerja, rajin. Jadi orang yang kuat bekerja ni mendekati perangai Nabi Daud. Jadi kalau malah duduk, malah berzikir, tapi malah. Yang ni tak mendekati. Tak mendekati dengan salafus soleh ataupun tak mendekati dengan perangainya para Nabi. Para Nabi ni dia beribadat rajin, dia bekerja juga rajin. Bekerja juga rajin. Jadi, kedua sifat dia apa? Innahu awwab. Awwab ni dalam solat awabin kan? Ada solat awabin. Innahu awwab. Awwab ini maksudnya apa dia? Awwab ini maksudnya senantiasa kembali. Kena maki. Sedih. Kak Mai kena maki. Alah Kak Mai tu gede-gede. Sedih je ustaz. Tak. Kena kembali kepada Allah. Dan mentaati dan mengharapkan redha. Jadi, apa sahaja kita kena kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ada masalah aja, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan pada Allah. Ngadu pada Allah. Ngadu pada Allah. Inna sakharana al-jibal. Sesungguhnya kami ini telah menundukkan langit, menundukkan jibal ni gunung, bukit bersamanya. Nabi Daud ni sujud bil asyi wal isyraq, pada waktu isyraq. Isyraq lah. Nanti nampak solat isyraq tadi. Kan nak bincang solat isyraq. Sedang bincang ni. Wal isyraq. Dan pada waktu isyraq tu Nabi Daud sujud. Dan gunung-gunung pun sujud sekali. Hebat. Dan kemudian wa tayr mahsyur, dan dua waktu awabin ada dua. Satu waktu isyraq, satu lagi waktu duha lah, waktu duha, satu lagi waktu asyi, waktu petang. Lepas maghrib atau sebagainya. Wallah, kita bincang nanti. Wa tayr mahsyurah, dan burung juga berkumpul. Bila semayang tu burung berkumpul. Bila burung berkumpul, kullul lahu awwab. Sesungguhnya burung juga awabin. Burung juga serahkan urusan, mentaati kepada Allah, kembali kepada Allah waktu tu. Wa shaddadna mulkahu. Dan Allah berikan kepada Nabi Daud 3 benda. Nabi Daud ni cool je, boleh relax je. Tak penyabar. Rasulullah marah, Allah kata Nabi Daud orangnya cool dan relax. Dapat apa? 3 benda. Wa shaddadna mulkahu. Allah kuatkan kerajaan. Kalau kita suami yang hebat. Kalau ada kerajaan yang kuat Nabi Daud. Kalau kita seorang isteri yang solehah, yang hebat. Kalau kita seorang pengarah yang hebat. Kalau kita seorang peniaga yang berjaya. Seorang student yang berjaya. Nampak? Boleh faham? Kedua, wa atainahul hikmah. Allah berikan kepadanya hikmah. Dia tak pernah buntu otak dia. Tak pernah buntu. Relax. Ada masalah. Ustaz, saya dah buntu lah Ustaz. Perniagaan saya tak jalan lah. Tak boleh masuk lah. Tak payah. Tidur macam Nabi Daud.
Tak pernah buntu. Ada je idea. Saya pening lah ustaz, macam mana ni? Ada. Letak. Sebab tu orang-orang dia sebutkan tentang solat duha ni lah. Tapi waktunya bila duha? Dan yang ketiga, wafaslul khitab. Dia mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau ambil keputusan tu tepat. Biasa kalau dia letak keputusan, okey. Okey, betul lah. Jim, okey betul. Jadi tepat dia ambil keputusan. Jadi 3 benda ni. Dia ambil keputusan yang tepat. Okey, jadi itu insya-Allah kita berbincangkan pada minggu hadapan tentang duha lebih detail. Ini cuma saya pembukaan. Dia nanti ada macam mana solat Nabi Ibnu Abbas sembahyang isyraq, kemudian dia pergi ke jumpa Rasulullah dan sahabat tengok Rasulullah sembahyang duha, maka Rasulullah pun sebut innahu sesungguhnya solat awabid itu tarmadul fisal adalah ketika panasnya kaki anak unta, ketika panasnya teriknya mentari dan sebagainya. Kita berbincangkan waktu detail duha, berapa rakaat dan begitu begini kita detailkan pada minggu hadapan. Jadi insya-Allah jadi ada persoalan kumpulkan, letakkan kita pada hari Ahad depan insya-Allah bersama saya UKF. Jadi insya-Allah. Okey, itu kita bincangkan lebih detail lagi lah dalam bab minggu depan. Cuma pada pagi ini sekadar saya membuka bicara tentang solat duha, solat duha sahaja. Okey, insyaAllah. Saya tengok sekejap komen-komen. Okey, itu saja. Ada surat apa-apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah besok saya sedikit buat satu iklan, pengumuman. Besok jangan lupa jam yang sama, pada hari esok Isnin, pada jam yang sama akan ada live daripada kuliah Ustazah Misnah pada jam 10 pagi besok, hari Isnin. Daripada Ustazah Misnah dalam bab kuliah fardu ain, bab haid, nifas dan istihadah. Ini hebat ni, Ustazah Misnah hebat. Saya kadang-kadang pun ada masalah pertanyaan tentang haid, nifas pun saya ada orang tanya saya akan letak pada Ustazah Misnah. Dan jawapannya detail. Sedap kalau bertanya dengan dia akan jawab dengan cepat. Jadinya besok sama-sama letak. Bukan kadang-kadang bukan kita macam saya pun, saya tanya pasal haid, saya bukan ada keluar haid pun. Mana saya ada keluar haid? Tapi ada orang tanya saya boleh jawabkan. Jadi sama juga dengan kita-kita, walaupun ada yang di sini yang umur 70 tahun tak ada keluar haid lagi dah kan. Tapi tak apa. Anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya yang boleh kita kongsi-kongsi dan sebagainya. Sebab pertanyaan ini banyak berlaku. Jadi besok 10 pagi duduk di depan gadget anda, berhenti kejap, kita ber-WhatsApp, kita relax, duduk di majlis ilmu ini, dipayungi oleh malaikat. Tak apalah, kita duduk tu, kita sambil buat benda lain, tak apa. Yang penting kita duduk di majlis ilmu, kita berada di Riyadhus Salihin, iaitu di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Jadi yang baik datang dari Allah, dan yang buruk datang daripada kelemahan daripada diri kita, khususnya kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah like Facebook Rumah Ngaji Bidadari Syurga dan share kan page ni, kuliah-kuliah live ini insyaAllah. Sebab kuliah ini dan tazkirah ini memang dianjurkan sepenuhnya oleh Rumah Ngaji Bidadari Syurga. Moga-moga yang mendengar, yang berada dalam grup ini, yang menginvite, yang mengelike, yang menge-share, yang bercakap, saya sendiri bersama-sama di dalam syurga. Dan asbabnya kita bertemu di dalam muka buku ataupun live ini menjadi asbab kita bertemu dan bertamu di dalam syurga Firdaus yang tertinggimu ya Allah. Amin amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba'
Ya Allah, angkatkanlah wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia ini, Ya Allah. Wa anzalas sakinata wasyifa. Ya Allah, Engkau turunkanlah ketenangan dan juga penawar bagi penyakit ini, Ya Allah. Allahumma hfazna. Ya Allah, Engkau peliharalah diri kami. Wa usratina. Dan ahli keluarga kami, Ya Allah. Anak-anak, suami, isteri kami, Ya Allah. Min syarri hadzal waba, daripada kejahatan wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Berikan kepada kami, Ya Allah, ilmu yang berguna dan bermanfaat kepada kami pada pagi ini, Ya Allah. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, selama sejam lebih, sejam setengah kami berada di depan Facebook dan live Facebook ini, Ya Allah, terimalah segala amal ibadat kami, penat kami, Ya Allah, walaupun tidaklah sehebat mana pun amalan kami, Kau terimalah amal kami sebagai amal yang soleh, yang akan kami bacakan sebagai amal yang soleh di yaumil mahsyar nanti, Ya Allah. Wa rizqan wasi'a ya fatahu ya alim. Dan luaskanlah seluas-luasnya rezeki kami, rezeki anak-anak kami, rezeki isteri dan suami kami, rezeki saudara mara kami, adik-beradik kami, Ya Allah. Dan juga orang yang terjejas dalam ekonomi COVID-19 ini sepanjang PKP ini, Ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sedikit rezekinya, Engkau cukupkanlah. Sekiranya ada di antara kami yang kotor rezekinya, Engkau sucikanlah, Ya Allah. Sekiranya ada di antara kami, Ya Allah, yang meninggalkan salat, Kau jadikanlah kami dapat membayarkan hutang-hutang solat qada kami sebelum kami menghembuskan nafas kami yang terakhir, Ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah taubat kami, Ya Allah, kerana kami banyak meninggalkan solat, Ya Allah. Kau terimalah dan Kau permudahkanlah segala urusan untuk kami qada solat dan melakukan perkara-perkara sunat yang lain. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.